Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maisarah binti Ma'ruf dari SMPT 1 akan menerangkan definisi Al-Quran daripada 3 pendapat yang berbeza. Sesungguhnya kami akan mengumpulnya di dalammu dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga ayat 18. Syafi'i dapat bahawa lafaz Al-Quran tidak berasal daripada akal perkataan apapun. Lafaz tersebut sudah lazim digunakan untuk memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz tersebut sudah lazim digunakan untuk memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berhujah sekiranya Al-Quran berasal daripada akal perkataan qira'ah yang bermaksud membaca, setiap yang dibaca akan dinamakan Al-Quran. Baginya, lafaz Al-Quran ialah istilah khusus bagi wahyu yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakaria berpendapat bahawa lafaz Al-Quran tidak berasal daripada perkataan qira'ah tetapi berasal daripada perkataan qara'in, jamak daripada karinah yang bermaksud kaitan. Pendapat ini disokong oleh Al-Asy'ari dan pengikutnya. Subhi Al-Salih berpendapat bahawa Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawwir dan membacanya termasuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akilah binti Abu Sufyan dan saya akan menerangkan tentang sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bentuk bacaan dan ditulis sejak zaman Rasulullah. Oleh demikian, Rasulullah kerap memanggil sahabat untuk mencatat ayat Quran. Ayat Al-Quran juga dicatat mengikut urutan turunnya ayat dan dicatat di atas pelepah kurma, batu, tulang dan kulit binatang. Umar Al-Khattab telah memberikan idea kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Oleh demikian, Zaid bin Thabit telah dilantik untuk melaksanakan idea tersebut dan dibantu oleh sahabat yang lain. Hasil penulisan tersebut disimpan oleh Abu Bakar sehingga beliau meninggal dunia dan disimpan oleh Hafsah. Pada zaman Uthman bin Affan pula, Al-Quran telah ditulis semula dan dalam penulisan tersebut perbezaan kirah amat diperhatikan. Pertambahan bilangan umat Islam telah menyebabkan cara membaca Al-Quran menjadi variasi. Oleh yang demikian, Khalifah Uthman telah membentuk satu jawatan kuasa dan tugas jawatan kuasa ini adalah untuk menyalin semula mushaf untuk dijadikan beberapa mushaf dengan menyeragamkan dialek, iaitu dialek Quraisy dan diberi nama Mushaf Uthmani. Jumlah mushaf yang dihasilkan oleh jawatan kuasa ini adalah 5. 1 disimpan di Madinah dan lebihannya dihantar ke Mekah, Kufah, Basrah dan Syria. Khalifah Uthman juga memerintahkan umat Islam untuk mengumpulkan ayat Al-Quran selain Mushaf Uthmani agar dimusnahkan. Assalamualaikum, saya Suhaila binti Habibuddin BAEL 200593444 akan menerangkan sejarah penulisan Al-Quran semasa 4 kepimpinan. Kepimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menugaskan Abu Aswad Ad-Duali meletakkan tanda baca pada setiap kalimat. Titik di atas menandakan baris fathah, titik di bawah menandakan kasrah, titik di sebelah kiri menandakan dhammah, titik 2 menandakan tanwin. Kepimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Berlaku penyempurnaan tulisan Al-Quran oleh Nas bin Yasin dan Yahya bin Yamur. Mereka menambah tanda titik pada huruf dengan tinta yang sama bertujuan membezakan huruf yang memiliki kerangka yang sama seperti ba, ta, ha. Kepimpinan Khalil bin Ahmad mengubah sistem baris yang dibuat oleh Abu Aswad Ad-Duali. Huruf alif sebagai fathah, huruf ya sebagai kasrah, huruf wan sebagai dhammah, pangkalan huruf sin sebagai syiddah, pangkalan huruf ha sukun, pangkalan huruf ain hamzah membuat tanda mat. Kepimpinan Khalifah Al-Ma'mum. Para kira'ah menambah berbagai tanda dalam Al-Quran. Tanda wakaf, tanda ibtidah, meletakkan keterangan mengenai surah pada awal setiap surah dan meletakkan tanda pemisah antara juz. Kesimpulannya, pada abad ke-16, kewujudan mesin cetak di Eropah telah menyebabkan Al-Quran dicetak. Al-Quran pertama dicetak di Hamburg, Jerman pada 1694 Masihi dan kemudian Al-Quran dicetak di St. Petersburg, Rusia pada 1787 Masihi dan di Kazan pada 1824 Masihi. Kewujudan mesin cetak ini telah memudahkan umat Islam memperbanyakkan mushaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atikah binti Rosden, BAEL 200595152. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah penyusunan Al-Quran bahagian 1. Susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa yang tidak ada kitab yang mampu menandinginya.
Susunannya tidak dibuat berurutan berdasarkan turunnya ayat atau wahyu dan subjek perbahasan. Penyusunan tersebut adalah berdasarkan perintah daripada Allah, bukan secara kebetulan. Terdapat 3 pendapat mengenai penyusunan ayat Al-Quran. Yang pertama, mengatakan bahawa penyusunan Al-Quran itu berlaku setelah Rasulullah SAW wafat. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa semasa Rasulullah wafat, Al-Quran belum terkumpul sama sekali. Pada pendapat kedua pula, mereka telah mengatakan bahawa penyusunan Al-Quran dengan bentuk yang sama seperti sekarang sudah berlaku pada zaman Rasulullah SAW lagi. Terdapat 6 orang Ansar yang telah terlibat dalam pengumpulan Al-Quran ini. Yang pertama ialah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Mu'adh bin Jabal, Abu Darda, Said bin Ubaid dan Abu Zaid. Menurut pendapat ketiga pula, mereka telah bagikan pengumpulan Al-Quran kepada 3 tahap. Yang pertama, penyusunan ayat demi ayat yang berlaku pada zaman Rasulullah. Tahap yang kedua berlaku pada zaman Abu Bakar, iaitu penulisan tulisan Al-Quran yang tercicir untuk dijadikan satu jilid. Pada tahap yang ketiga pula, pengumpulan seluruh Al-Quran daripada para pencatat wahyu yang telah berlaku pada zaman Uthman bin Affan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan dengan tajuk Sejarah Penyusunan Al-Quran. Nama saya Muhammad Syukri Muhammad Jamal, nombor metrik BAEL 299-165. Pendapat ulama'. Sebagian ulama' berpendapat bahawa penyusunan Al-Quran sebagaimana yang dapat dilihat pada masa kini merupakan perintah Rasulullah SAW yang datang secara langsung daripada Allah SWT. Menurut hadis, diriwayatkan daripada Uthman bin Abu al-As, dia berkata, aku duduk di sisi Rasulullah SAW. Baginda mengangkat pandangannya kemudian menunduk lalu bersabda, Jibril telah mendatangi aku dan memerintahkan aku agar meletakkan ayat ini di tempat ini dari surah yang ini sehingga ke akhir surah. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Amin Faisal Fats, banyak riwayat yang menegaskan bahawa Rasulullah SAW mengimamkan solat dengan membaca Al-Quran sebagaimana susunan ayat yang ada. Atas dasar ini, ijma' ulama' menegaskan bahawa susunan ayat Al-Quran itu murni daripada Allah SWT, bukan ijtihad para sahabat. Dr. Amin Faisal Fats juga mengatakan bahawa kategori ayat dalam setiap surah sesuai dengan riwayat Imam Ahmad tersebut tentunya berdasarkan wahyu. Begitu juga nama-nama surah semuanya sesuai dengan petunjuk wahyu.